Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah pada hari ini kita dapat lagi bersama-sama membahas kalam Allah Ta'ala dalam kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada hari ini insyaAllah kita akan membahaskan surah Al-Jumu'ah. Kerana pada minggu yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun selesai membahaskan surah sebelum ini, iaitulah surah As-Saff. Baik, seperti biasa sebelum kita membahaskan ayat-ayat Allah Ta'ala dalam surah ini, mari kita lihat sedikit sebanyak muqaddimah kepada surah Al-Jumu'ah ini. Pertama-tama, surah ini diberi nama sebagai Al-Jumu'ah. Dan kata para ulama, wala yu'rafu laha ismun ghaira dhalik, tidak dikenali ada nama lain kepada surah ini selain Al-Jumu'ah. Maknanya satu sahaja nama surah ini, iaitulah surah Al-Jumu'ah. Dan penamaan surah ini sebagai Al-Jumu'ah telah pun dikenali sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebut dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Al-Bukhari, beliau berkata, kunna julusan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa unzilat alaihi suratul Jumu'ah. Suatu ketika kami duduk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu diturunkan kepada baginda surah Al-Jumu'ah. Dalam riwayat ini, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu langsung menyebut nama surah ini sebagai Al-Jumu'ah. Ini pertanda bahawa penamaan surah ini sebagai Al-Jumu'ah telah pun dikenali sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kenapa surah ini disebut sebagai surah Al-Jumu'ah? Jawapannya ialah kerana dalam surah ini terdapat ayat atau terdapat perkataan Al-Jumu'ah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Dekat situ ada perkataan Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah dekat sini mungkin merujuk kepada makna hari, ya, kerana salah satu nama hari iaitu adalah hari Jumaat. Walaupun pada zaman dahulu, kalau kita melihat sejarah nama-nama hari, pada zaman sebelum Islam, hari Jumaat itu tidak dikenali. Lalu kenapa kemudian hari itu disebut sebagai hari Jumaat? Antara kisah dia ialah, dahulu orang-orang Quraisy itu sentiasa berhimpun di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni satu tempat mereka sentiasa berhimpun dekat situ. Tiap-tiap hari Jumaat mereka berkumpul dekat situ. Lalu kemudian hari itu mereka sebutlah sebagai Yaumul Jum'ah. Jum'ah itu kan sama akar kata dia dengan jama'ah ataupun jama'ah, yang berarti hari berhimpun. Dahulu konon hari Jumaat itu nama dia ialah Al-Arubah. Nah, lalu kemudian diubah menjadi Al-Jumu'ah. Jadi perkataan atau nama surah ini sebagai Al-Jumu'ah itu mungkin merujuk kepada nama hari Al-Jumu'ah ataupun kepada hari Al-Jumu'ah. Dan mungkin juga perkataan atau nama Al-Jumu'ah dekat sini merujuk kepada solat Jumaat. Ya, merujuk kepada solat Jumaat. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga dalam Quran, ya,
seringkali Allah Ta'ala atau Nabi SAW menyebut Al-Jumu'ah yang merujuk kepada makna sembahyang Jumaat. Misalnya dalam hadis Nabi SAW bersabda, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil. Apabila salah seorang kamu datang al-jumu'ah, kepada al-jumu'ah, maksudnya dekat sini solat al-jumu'ah, sembahyang Jumaat maksudnya, bukan hari Jumaat, ya, falyaghtasil, maka hendaklah kamu mandi. Maka kata al-jumu'ah dalam hadis ini itu bukan merujuk kepada hari Jumaat, tetapi merujuk kepada sembahyang Jumaat. Ya. So oleh kerana itu makna kata al-Jumu'ah dalam surah ini, atau surah ini disebut sebagai surah al-Jumu'ah, mungkin merujuk kepada hari Jumaat dan mungkin juga merujuk kepada sembahyang Jumaat. Tetapi surah ini bukanlah kemudian menjadi dalil pensyariatan awal mula sembahyang Jumaat. Tidak, ya. Kerana menurut kajian, sembahyang Jumaat telah pun difardukan sebelum ayat tentang sembahyang Jumaat turun dalam surah ini. Maka surah Al-Jumu'ah ini ialah madaniyatun bil ittifaq. Ia adalah surah madaniyah berdasarkan kepada kesepakatan ulama. Artinya semua ulama bersepakat tanpa ada perbezaan pendapat bahawa surah ini adalah surah madaniyah. Wa yadhharu annaha nazalat sanata sit, dan menurut pendapat mengatakan surah ini turun kepada Nabi itu lebih kurang pada tahun yang ke-6 ataupun juga pada tahun yang ke-7, iaitulah tahun berlakunya peperangan Khaybar, atau selepas berlakunya peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar itu menurut setengah ulama berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Ada juga pendapat mengatakan bahawa peperangan Khaybar itu berlaku pada tahun yang ke-7 Hijrah. Sedikit makluman bahawa peperangan Khaybar ini peperangan antara kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang pada masa itu mereka duduk di kawasan Khaybar. Khaybar ini lebih kurang 150 km daripada kota Madinah. So surah ini, surah Al-Jumu'ah ini, kata para ulama, turun selepas itu. Kenapa? Kerana ada riwayat dari Abu Hurairah yang menyatakan bahawa dia ada bersama Nabi ketika mana surah ini diturunkan. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, menurut sejarah dia masuk Islam selepas peperangan Khaybar. Jadi Abu Hurairah itu bukan orang yang awal masuk Islam, tetapi dia adalah orang yang agak akhir sebenarnya masuk Islam. Bayangkan selepas berlaku peperangan Khaybar, yang mana kata para ulama peperangan Khaybar itu berlaku pada tahun 6 dan 7 Hijrah. Maknanya lebih kurang 3-4 tahun lagi Nabi SAW akan meninggal dunia. Tetapi oleh kerana Abu Hurairah ini sentiasa bersama dengan Nabi selepas dia memeluk agama Islam, dia tak pernah berpisah dengan Nabi, maka kemudian dia banyak sangat meriwayatkan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka surah ini adalah surah Madaniyah dan diturunkan selepas peperangan Khaybar, lebih kurang pada tahun yang ke-6 ataupun yang ke-7 Hijrah. Dan riwayat Abu Hurairah itu menunjukkan bahawa annaha nazalat daf'atan wahidah, bahawa surah Al-Jumu'ah ini diturunkan sekaligus kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu surah ini full langsung diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti yang saya sebut tadi, walaupun surah ini diberi nama sebagai surah Al-Jumu'ah,
Dan dalam surah ini ada perintah Allah tentang sembahyang Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, walaupun surah ini nama dia sebagai surah Al-Jumu'ah dan ada ayat yang memerintahkan sembahyang Jumaat dalam surah ini, tetapi surah ini ya bukanlah awal mula, bukanlah pertanda awal mula disyariatkan sembahyang Jumaat, ya, kerana sembahyang Jumaat telah pun difardukan sebelum itu, bahkan jauh sebelum itu. Maka ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, pada awal-awal mula Nabi hijrah ke Madinah, tahun yang pertama lagi, baru-baru Nabi sampai, Nabi dah buat sembahyang Jumaat. Nabi SAW dah buat sembahyang Jumaat, iaitulah di perkampungan Bani Salim bin Auf. Nabi sampai ke Madinah, Nabi dah buat sembahyang Jumaat dah di Bani Salim bin Auf. Ya, sedangkan surah Al-Jumu'ah ini turun itu pada tahun yang ke-6 ataupun ke-7 Hijrah. Maknanya berselang sekian tahun baru kemudian turun surah ini. Maka surah ini bukanlah kemudian surah yang memfardukan awal mula sembahyang Jumaat, kerana sembahyang Jumaat telah pun difardukan berdasarkan sunnah Nabi SAW sebelum ayat tentang sembahyang Jumaat diturunkan dalam surah ini, ya. Baik, surah ini kalau kita lihat dalam Quran, ia adalah surah yang ke-62. Tetapi kalau dilihat dari tertibun nuzul surah ini kepada Nabi, maka surah Al-Jumu'ah ini ialah surah yang ke-106 diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ia turun selepas surah At-Tahrim wa qabla surati At-Taghabun, dan sebelum surah At-Taghabun. At-Tahrim surah yang ke-61, Al-Jumu'ah surah yang ke-62 diturunkan, At-Tahrim surah yang ke-105 diturunkan kepada Nabi, Al-Jumu'ah surah yang ke-106, manakala surah At-Taghabun ialah surah yang ke-107 diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan surah Al-Jumu'ah ini mempunyai sebanyak 11 ayat sahaja, ya. Baik. Surah Al-Jumu'ah mempunyai keutamaan. Antara keutamaannya ialah surah Al-Jumu'ah ini digalakkan untuk dibaca pada hari Jumaat, ketika mana sembahyang Jumaat. Ya, dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jum'ah suratal jum'ah wal munafiqin. Salah satu kebiasaan Nabi, kalau Nabi memimpin sembahyang Jumaat, maka Nabi akan membaca pada rakaat yang pertama surah Al-Jumu'ah, dan pada rakaat yang kedua Nabi akan membaca surah Al-Munafiqin ataupun surah Al-Munafiqun, surah selepas surah Al-Jumu'ah ini, ya. Maka ini boleh untuk kita amalkan. Kalau dirasa panjang, ada lagi sunnah Nabi SAW yang lain yang menjelaskan bahawa surah yang digalakkan dibaca ketika mana melaksanakan sembahyang Jumaat itu ialah bacalah surah Al-A'la ataupun Sabbihisma Rabbikal A'la pada rakaat yang pertama, kemudian baca surah Hal Ataka Hadithul Ghashiyah pada rakaat yang kedua. So kita ada pilihan, ya, yang mana satu yang kita nak amalkan. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yang bermaksud segala yang ada di langit dan di bumi sentiasa mengucap tasbih kepada Allah yang menguasai sekalian alam, yang maha suci, yang maha kuasa,
dan lagi maha bijaksana. Baik. Surah Al-Jumu'ah ini bahagian daripada surah Al-Musabbihat. Surah Al-Musabbihat yang berarti surah yang diawali dengan tasbih. Seperti surah Al-Hasyr sebelum ni, surah As-Saff sebelum ini, surah Al-Jum'ah sekarang, dan ada lagi surah-surah yang lain yang diawali Allah Ta'ala dengan tasbih. Maka setiap surah-surah yang diawali Allah Ta'ala dengan tasbih, maka surah-surah tersebut masuk dalam kategori Al-Musabbihat. Ya. Baik, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Ta'ala. Sama ada makhluk itu adalah makhluk hidup ataupun makhluk yang tidak hidup. Sama ada makhluk itu yang dapat bertutur maupun makhluk yang tak dapat bertutur. Semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Apa makna tasbih? Tasbih itu artinya tanzihullah an kulli ma la yaliq. Ya, mensucikan Allah Ta'ala daripada segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, ataupun af'al, perbuatan-perbuatan yang tak layak bagi Allah Ta'ala, atau segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah yang tidak sesuai dengan zat, sifat, af'al dan nama-nama Allah Ta'ala. Maka tasbih itu artinya tanzihullah an kulli ma la yaliqu bihi, mensucikan Allah daripada segala sesuatu yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cuma yang agak menarik dekat sini, Allah Ta'ala menyebutkan tasbih dalam bentuk fi'lul mudhari', berbeza dengan surah sebelum ini yang mana Allah Ta'ala buat dalam bentuk fi'lul madhi, iaitulah sabbaha. Dalam surah Al-Jum'ah Allah Ta'ala buat dalam bentuk fi'lul al-mudhari', ya. Allah Ta'ala buat dalam bentuk fi'lul mudhari'. Kenapa begitu? Al-Imam Tahir Ibn Ashur rahimahullah, beliau ada memberikan sedikit penjelasan berkenaan soal ini. Kata beliau, hadhihi surah ini, maksudnya surah Al-Jum'ah ni, ja'a fiha fi'lu tasbih mudhari'an. Ya, dalam surah Al-Jum'ah ini kalimah tasbih Allah Ta'ala buat dalam bentuk fi'lul mudhari'. Waji'a bihi fi siwaha madiyan, manakala dalam surah yang lain dalam bentuk fi'il madi ataupun sabbaha. Kenapa demikian? Kata beliau, limunasabatin fiha. Allah Ta'ala buat dalam surah Al-Jum'ah ini tasbih dalam bentuk fi'lul mudhari' yusabbihu, kerana bersesuaian dengan kandungan surah ini. Apa kandungan surah ini? Antaranya ialah annal gharda minha at-tanwihu bi salatil jum'ah. Antara isi kandungan surah ini ialah bagaimana mendorong untuk melaksanakan sembahyang Jumaat. Ya, wat tandin ala nafarin qata'u an salatihim wa kharaju li tijaratin aw lahwin, dan untuk mencela orang-orang, sekelompok orang yang memutuskan solat mereka dan keluar untuk berniaga. Sebab nanti pada hujung surah ini Allah Ta'ala akan mendatangkan ayat yang menjelaskan tentang dahulu Nabi pernah berkhutbah pada ketika malam sembahyang Jumaat. Lalu pada ketika itu sampailah peniaga-peniaga daripada negeri yang lain. Kemudian orang-orang yang berada di dalam masjid berhamburan mereka keluar untuk menjumpai peniaga-peniaga tersebut. Maka ada ayat secara khusus Allah Ta'ala turunkan untuk mencela mereka. Maka Allah Ta'ala menyebutkan bahawa penduduk langit dan bumi bertasbih dalam bentuk fi'lul mudhari', ya, bima fihi dilalatun ala timrari tasbihihim,
Itu kerana Allah hendak menunjukkan bahawa tasbihnya semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada makhluk hidup ataupun makhluk mati, sama ada dapat bertutur ataupun tidak, itu berterusan. Itu berterusan. Ya. Tidak seperti mereka yang datang sembahyang Jumaat lalu mereka putuskan sembahyang itu kerana hadirnya orang yang bermusafir yang membawa barang perniagaan. Sepatutnya mereka teruskan sembahyang itu sebagaimana penduduk langit dan bumi sentiasa terus menerus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Kenapa penduduk langit dan bumi bertasbih kepada Allah? Antara jawapannya, ia adalah bentuk syukur kepada Allah Ta'ala. Ya, maka dikatakan minal muru'ah, termasuk bahagian daripada maruah itu, antashkura man ahsana ilaika bima'rufin, engkau bersyukur, berterima kasih kepada orang yang buat baik kepada engkau. Afala yastahiqu rabbuna al-azim minna dawam at-tasbih wa dzikr. Ya, apakah tidak layak Allah Ta'ala Rabb kita untuk mendapatkan tasbih dan zikir yang secara berterusan, li dawami fadlihi wa jalali ita'ihi, kerana kurnia Allah Ta'ala juga berterusan dan pemberian Allah Ta'ala yang sangat luar biasa. Jadi kenapa penduduk langit dan bumi sentiasa bertasbih kepada Allah? Jawapannya, itu salah satu bentuk daripada syukur semua makhluk kepada Allah Ta'ala. Maka kemudian, kalau ada manusia yang tidak bertasbih kepada Allah, maka dia adalah orang yang amat melampau. Kenapa? Kerana penduduk langit dan bumi sahaja bertasbih kepada Allah, memuji Allah Ta'ala, apatah lagi kita sepatutnya umat manusia hendaklah untuk sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan sifat Allah Ta'ala pada hujung ayat ini dengan empat sifat Allah. Yang pertama, sifat Allah itu ialah Al-Malik. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard Al-Malik. Al-Malik artinya ialah yang menguasai, yang merajai, ya, yang memiliki. Maka huwa wahdahul malik likulli syai'. Allah Ta'ala sendirilah yang memiliki segala-galanya, yang menguasai segala-galanya. Maka kita tak ada milik kita. Apa yang kita kata milik kita, ia hanya sekadar benda yang Allah pinjamkan kepada kita. Ia hanya sekadar barangan yang Allah Ta'ala pinjamkan sekejap kepada kita. Kita ni tak ada kuasa. Ya, kita ni tak ada kuasa. Semua ialah kuasa Allah. Walaupun kita merasa mungkin, oh saya ada kuasa, ketahuilah itu hanya sedikit kuasa yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita semua. Maka hakikatnya yang memiliki kekuasaan, yang merajai, yang dapat mengatur segala-galanya ialah Allah Al-Malik. Al-Malik, ya Malik, ya Malik, ya Malik, ya Malik. Maka kita perlu untuk sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala dengan asma' Allah, salah satunya Al-Malik. Ya, supaya apa? Supaya menyedarkan kita bahawa hakikat pemilik ialah Allah. Hakikat yang menguasai ialah Allah. Kita hanya menerima pinjaman sekejap, dan sampai masanya semua apa yang kita pinjam atau yang dipinjamkan kepada kita, kita akan kembalikan kepada pemiliknya, sama ada itu bentuk harta ataupun tidak. Begitu juga dengan kuasa. Maka kuasa manusia tidak ada yang kekal, semua hanya dipinjamkan Allah sekejap.
sampai masanya Allah akan ambil itu semua, sehinggakanlah nanti tidak ada seorang manusia pun yang dipinjamkan Allah Ta'ala kuasa. Maliki yaumiddin, dialah Allah yang menguasai, yang merajai hari pembalasan. Kerana pada hari itu tidak ada lagi seorang manusia pun yang Allah pinjamkan kepada dia kuasa seperti ketika mana hidup di atas dunia. Yang kedua, Allah Ta'ala mendatangkan sifat Allah Ta'ala dekat sini, Al-Quddus. Al-Quddus artinya ialah Al-Munazzah an kulli naqsin, ya, yang suci daripada segala kekurangan. Ya Quddus, ya Quddus, ya Quddus, ya Quddus. Al-Quddus artinya ialah Al-Munazzah an kulli afatin wa naqsin, yang suci, bersih daripada segala macam kecacatan dan kekurangan. Maka Allah Ta'ala Tuhan kita, Rabb kita yang tidak mempunyai sedikit pun kekurangan. Semua sempurna. Nama-nama Allah sempurna, sifat-sifat Allah sempurna, zat Allah Ta'ala sempurna, perbuatan Allah Ta'ala sempurna, keputusan Allah Ta'ala sempurna, takdir Allah Ta'ala juga sempurna. Maka tidak ada kekurangan bagi Allah. Allah itu maha sempurna segala-galanya. Oleh kerana itu, jangan kita suka protes dengan keputusan Allah. Allah itu Rabb yang maha sempurna, termasuk sempurna dalam memutuskan takdir-takdirnya. Maka kalau Allah Ta'ala memutuskan satu takdirnya kepada kita, kita jangan nak bantah, tak payah nak protes. Kenapa? Kerana keputusan Allah Ta'ala yang maha sempurna, yang maha suci daripada segala macam kekurangan, pasti keputusan terbaik. Maka oleh kerana Allah tidak mempunyai sebarang kekurangan, setiap apa yang Allah tetapkan, itulah ketetapan yang terbaik. Berbeza dengan kita. Kita ni kadang-kadang memutuskan suatu perkara dengan keputusan yang salah. Kenapa? Oleh kerana kita ini tidak sempurna. Banyak kita punya kekurangan. So, automatically kita punya keputusan pun suka salah. Ya. Baik. Yang ketiga, Allah Ta'ala mendatangkan sifat Allah Al-Aziz. Al-Aziz artinya alladhi la yughalab, ya, yang maha perkasa bagi segala sesuatu dan yang tak dapat dikalahkan. Allah itu Rabb yang maha perkasa, maha aziz, ya, maha aziz, yang maha perkasa, tidak dapat dikalahkan siapapun. Dan Allah Ta'ala boleh mengalahkan siapapun. Maka bagi Allah Ta'ala sama sahaja raja dan rakyat jelata. Kalau sekarang ni dekat dunia, kita melihat ada orang-orang yang orang sebut sebagai kebal terhadap undang-undang misalnya. Kenapa? Oleh kerana dia punya kuasa yang hebat, dia ada power. So walaupun dia buat salah, sukar nak mensabitkan dia buat salah. Kenapa? Kerana dia ada kekuatan, dia ada power dia, kan? Tetapi bagi Allah Ta'ala itu semua tidak berlaku. Maka siapapun yang buat salah, Allah Ta'ala dapat hukum. Dan tidak ada menjadi satu bebanan berat bagi Allah untuk menghukum mereka. Walaupun mungkin dia bergelar sebagai raja, sebagai penguasa, orang kaya dan lain sebagainya, itu sama sekali tak ada menjadikan berat bagi Allah. Kenapa? Kerana Allah itu Rabb yang maha aziz, Rabb yang maha perkasa, Allah Ta'ala yang maha kuat, yang dapat mengalahkan segala sesuatu yang tak dapat dikalahkan oleh siapapun, ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada hujung ayat ini sifat Allah yang keempat, iaitulah Al-Hakim. Al-Hakim artinya ialah yang maha bijaksana atau yang maha hikmah. Hikmah itu apa artinya?
Hikmah itu ialah wad'u syai'i, meletakkan sesuatu makanahu, pada tempat yang sesungguhnya, pada kedudukan yang sesungguhnya. Maka dekat sini Allah Ta'ala disifati sebagai Al-Hakim. Maka setiap perintah dan tegahan Allah, Allah Ta'ala telah tetapkan pada ketetapan yang terbaik. Maka Allah Ta'ala bukan sekadar maha mengetahui, tetapi Allah Ta'ala juga maha bijaksana. Orang kalau sekadar bijaksana, orang kalau sekadar berilmu tapi tidak bijaksana, maka akan ada kekurangan. Maka ilmu perlu disertai dengan kebijaksanaan, kemampuan menempatkan sesuatu pada tempat yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya yang maha bijaksana, tidak ada satu pun keputusan Allah Ta'ala yang salah. Sama ada keputusan itu dalam bentuk perintah ataupun tegahan daripada Allah, tidak ada yang salah. Kenapa? Kerana segala sesuatu Allah Ta'ala telah tempatkan pada tempat yang sesungguhnya. Maka setiap keputusan Allah itu sentiasa ada hikmah di sebalik itu. Walaupun mungkin sekarang ini kita rasa perit dengan keputusan Allah Ta'ala itu, namun suatu hari nanti kita akan tahu, ya, kita akan tahu bahawa keputusan Allah itulah keputusan yang terbaik. Sekarang ni mungkin kita rasa itu keputusan yang salah, sekarang ini mungkin kita kecewa, sekarang ini kita mungkin menjerit, kita menangis, tapi suatu hari nanti kita akan sedar bahawa ternyata itulah keputusan terbaik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik. So inilah ayat yang pertama yang Allah Ta'ala tutup dengan Asma'ul Husna, dengan nama-nama Allah Ta'ala yang baik, ya. Maka kita juga digalakkan berdoa dengan Asma'ul Husna, dengan nama-nama Allah Ta'ala yang baik itu. Walillahil Asma'ul Husna fada'u biha. Allah Ta'ala mempunyai Asma'ul Husna, ya, maka berdoalah kamu kepada Allah dengan Asma'ul Husna tadi. Maka kalau kita berdoa, adalah baik untuk kita baca Ya Maliku Ya Quddus Ya Azizu Ya Hakim. Boleh sebutkan Asma'ul Husna itu, dan insya-Allah itu menjadi salah satu wasilah Allah Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita, ya. Baik, saya ingat sekadar tu saja kuliah kita pada hari ini, Muqaddimah Surah Al-Jum'ah dan ayat yang pertama daripada Surah Al-Jum'ah. InsyaAllah Ta'ala nanti kita akan sambung pula ayat yang kedua dan ayat-ayat seterusnya dalam Surah Al-Jum'ah ini, ya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada ayat yang kita bahaskan pada hari ini. Jadilah hamba-hamba Allah Ta'ala yang sentiasa bertasbih, mensucikan Allah dari segala macam sifat-sifat yang tak sesuai, tak layak bagi Allah Ta'ala. Kerana ketahuilah Allah itu dialah Rabb yang menguasai segala-galanya, dialah Rabb yang maha suci dari segala kekurangan, dialah Rabb yang maha kuasa mengalahkan segala sesuatu, dan dialah Rabb yang maha bijaksana. So oleh kerana itu, tauhidkanlah dia, sentiasalah bertasbih kepadanya, jauhkan segala macam sifat-sifat kekurangan daripadanya. Sekadar tu saja kuliah kita pada hari ini, yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.